Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kitab Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin. Bab al-faslus thalithu fi zuhdi. Kita duduk dalam bab mana ni? Al-babul khamis. Al-babul khamis fi ta'atil batinah. Bab yang kelima pada menyatakan segala taat yang batin. Di antara taat yang batin telah kita bincang, iaitulah at-taubah. Yang kedua, al-khauf, takut pada Allah SWT. Sambungan kita pada kali ini al-faslus thalithu fi zuhdi, bermula fasal yang ketiga pada menyatakan zuhud. Jadi kita nak bicara tentang zuhud. Apa dia zuhud? Zuhud tu apa benda? Adapun zuhud itu, maka iaitu martabat yang tinggi. Martabat zuhud ni tinggi, pasal bukan semua orang boleh buat benda ni. Yang menghampirkan kepada Allah Ta'ala ni, martabat zuhud ni menghampirkan kita kepada Allah dan menjauhkan daripada dunia. Kita dekat dengan Tuhan, jauh dengan dunia. Itu makna zuhud. Kalau orang tanya kita, apa ta'rif zuhud? Jawab dia, menghampirkan kepada Allah dan menjauhkan daripada dunia dan menggemarkan. Apa makna gemar? Cinta, berminat, sayang kepada akhirat, dan dikasihi oleh Allah Ta'ala dan dikasihi oleh segala manusia. Bila kita bersifat zuhud, orang kasih kepada kita, Allah Ta'ala kasih kepada kita. Habislah. Manusia ni hidup atas dunia ni dua ya. Kalau Allah Ta'ala kasih kepada kita, disayangi, dikasihi pula oleh manusia, sesat kita. Orang saya, Tuhan saya. Yang kita bimbangnya manusia saya kepada kita. Tak boleh tengok nama kita ada di kain rentang, ada di alam penuh stadium orang pergi. Tapi adakah Tuhan saya kepada kita? Kalau perbuatan kita tak betul, Tuhan tak saya. Tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda hadis ni baik-baik. Betul. Izhad fid dunya. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Wazhad fima aidin nas yuhibbukan nas. Hadis ni boleh baca, boleh buat ceramah. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Wazhad fima aidin nas yuhibbukan nas. Artinya, zuhud engkau dalam dunia. Apabila kamu zahid dalam dunia ini, yakni benci olehmu akan dunia. Bila kita benci ke dunia, nascaya kasih Allah Ta'ala akan dikau. Kita benci ke dunia, Tuhan sayang kepada kita. Maksud dunia ni bukan dunia kita duduk. Kalau kita duduk hari ni, kita kena duduk dengan atas dia. Tak boleh lari daripada dunia. Tak ada dunia lain dah. Dunia ni satu je Tuhan buat. Maksud benci ke dunia ni, benda yang haram, benda yang tak baik, benda yang syubhat, tinggal. Itu makna benci ke dunia. Bila kita tinggal benda saat ni, apa kita dapat hasil natijah dianya? Yuhibbukallah, nascaya kasih Allah Ta'ala akan dikau. Dan zuhud engkau. Kita tak mahu barang yang di dalam tangan manusia, yakni jangan engkau hiraukan akan sesuatu yang ada pada seorang, nascaya kasih orang akan dikau. Bagi orang, jangan duduk sibuk nak ambil bagi orang. Hak dia lah. Kita senyap tengok. Dia bagi ambil, tak bagi senyap. Orang tak akan marah pada kita. Tapi kalau hari-hari hidup minta bagi orang tengok muka kita jauh lagi, dia lari dah. Lari tak lari? Mari dah ustaz kita. Nak minta dah tu. Ini masalah kita, jangan duk minta banyak. Jadi kita zuhud di tangan orang manusia, jangan duk berebut hak orang. Tanda di situ, izhad fid dunia ini hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Darjahnya kata ulama hasan, darjah hasan. Darjah hasan ni maknanya darjah yang kedua. Mana hadis ni boleh kita berpegang dengan dia dan kita sebut sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
izhad fid dunya yuhibbukan nas yuhibbukallah. Apabila kamu tolak kecintaan kamu kepada dunia, Allah Taala akan sayang kepada kamu. Izhad fi ma'idin nas, kamu zahid, tak tomok kepada barang yang di tangan orang lain, nasaya manusia akan sayang kepada kita. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khaira zahadahu fid dunya wa raghabahu fil akhirah wa basara uyuba nafsihi idza aradallahu bi'abdin khaira zahadahu fid dunya wa raghabahu fil akhirah wa basara uyuba nafsihi." Artinya, apabila menghendak Allah Ta'ala dengan hamba-Nya akan kebajikan. Bila Tuhan nak bagi kebaikan pada seorang hamba Dia, nascaya membencikan ia akan dia dalam dunia. Allah Ta'ala campak dalam hati hamba ini benci kepada dunia. Maksudnya kalau orang sebut apa ni, benda ni baik, sedap, tapi haram, lah kita tak akan sampiri, tak akan sentuh dia. Dan menggemarkan ia. Allah Ta'ala masukkan dalam diri hamba ini cinta, sayang, kasih, itu makna gemar, di dalam akhirat, kepada akhirat, dan melihat ia aib dirinya. Mana dia akan nampak kepada kita kelemahan diri kita. Kita yang jadi persoalan hari ini, kita tak nampak kita lemah. Kita tak nampak orang tak betul. Kalau orang lain tu betul ke tak betul? Tak berlaku. Tanya orang ni tak kena, hak ni tak betul, hak ni saya, hak ni belok, hak ni saya. Kalau orang tanya dia hak mana betul ya? Hak ni yang betul. Dia seorang yang betul, hak lain tak betul lah. Lah. Apabila Allah Taala nak bagi kebaikan pada hamba dia, dia bagi kepada hamba ini nampak kelemahan diri dia sendiri. Bila kita tengok, dulu kita baca dalam kitab ni, bila kita tengok orang ni miskin, kita teringat kepada kemiskinan kita di hadapan Allah SWT, kita akan jadi lemah. Bila kita rasa kita ni kuat dalam ibadat, semaya malam, tengok orang lain kuat lagi pada kita, kita akan jadi lemah. Ya Allah, ada lagi orang kuat. Maknanya kita akan rasa bagaimana lemahnya kita apabila kita nampak kelemahan diri kita sendiri. Itulah di antara kata di dalam riwayat ini menyebut tentang sedemikian. Tanda di situ hadis iza aradallahu bi 'abdin khairani, kata al-Iraqi. Hadis ini riwayat Abu Mansur Ad-Dailami di dalam Musnad Al-Firdaus, tanpa perkataan wa raghabahu fil akhirah. Tak ada riwayat. Dan ditambah dengan wafaqihhu fid din. Allah Taala bagi kefahaman dalam agama. Kata Al-Iraqi rahimahullah, wa isnaduhu dhaif. Sanad hadis ini lemah. Kata Iraqi ni ulama hadis yang takhrij, yang dia buat komentar kepada hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nama dia Al-Iraqi. Dia kata sanad hadis ini lemah, tanda di situ dhaif. Jadi itulah dia. Jadi yang masyhur daripada kata-kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa dia kenal diri dia, maka dia kenal Tuhan dia. Kata ulama hadis ini bukan hadis. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab dia, dia kata laisa bisabit. Kata-kata ni man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ni bukan hadis. Ini kata-kata ulama, kata-kata ulama yang terdahulu, ya, bukan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu komentar daripada Imam Al-Nawawi dan ulama-ulama yang lain. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zahada fid dunya adkhalallahu al-hikmata fi qalbihi fa antaqa biha lisanahu wa 'arrafahu da'ad dunya wa dawa'aha wa akhrajahu minha saliman ila daris salam. Saliman ila daris salam. Artinya, barang siapa benci akan dunia, nascaya memasukkan Allah Ta'ala akan hikmah, yakni ilmu hakikat di dalam hati. Ini orang duk cari ni ilmu hakikat. Orang sekarang ni kalau kita cakap istilah-istilah tasawuf, ilmu hakikat, makrifat, semangat lalu. Lain masalah sekarang ni ilmu syariat yang ada depan kita pun kita tak selesai masalah tu. Ilmu syariat pun tak habis dah. Nak pergi cari hakikat, nak pergi cari makrifat. Jadi
Kadang-kadang tak jumpa ya, jumpa macam. Jadi siapa yang benci akan dunia, nescaya memasukkan Allah Taala akan hikmah, yakni ilmu hakikat di dalam hatinya. Maka menuturkan Allah Taala dengan dia akan lidahnya, dan memberitahu Allah Taala akan dia penyakit dunia, yakni kejahatan dunia, dan memberitahu ia akan ubatnya, dan mengeluarkan Allah akan dia daripada dunia, padahal ia sejahtera kepada negeri akhirat. Jadi hadis ni kata di Al-Iraqi kata apa? Lam ara min hadisi Abi Zar. Aku tak jumpa hadis ni daripada Abu Zar. Jadi ada lagi riwayat-riwayat lain yang diriwayat lain daripada dengan lafaz yang lain. Walau macam mana pun ulama hadis kata hadis ini dhaif. Kata di Az-Zahabi hadis batil. Jadi wallahu alam. Walau macam mana pun kalau hadis ni lemah ataupun tidak ada asal ataupun dia memang batil, tapi ada hadis lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sentiasalah seorang hamba itu mendampingkan diri kepada Allah dengan melakukan amal-amal fardu, kemudian diikuti dengan amal-amal sunat. Amal hal sunat dia buat semua. Mari bulan puasa kita puasa, mari musim puasa kita puasa, mari musim tahajud malam lah maksudnya. Jadi bila dia banyak beramal, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala akan bagi panduan penglihatan dia. Dia lihat dengan basirah, dia mikir dengan pimpinan daripada Allah. Jadi semua mari daripada Allah SWT. Walaupun jadi ada dalam hadis lain yang sahih yang disebut sedemikian. Syahdan, bermula makna zuhud itu. Ni dia takrif. Kalau ditanya mana takrif zuhud, apa dia takrif? Ini dia. Bermula makna zuhud itu, iaitu seperti dikata oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Imam Al-Ghazali kata apa dalam kitab Arba'in? Hurufu. Betul tak? Tengok nuskah lama, huruf dengan ghain dulu. Kitab tu ghain dulu ke ain? Kitab ada gudin ghain. Mana nuskah lain? Nuskah ni, nuskah Yamat ni huruf ain dulu ke ghain dulu? Ghain dulu. Ini nuskah ni kat mana ain dulu? Ain baru zai. Titik ghain tu duduk di atas zai. Tu betulnya tanda situ. Tanda dia titik atas ghain tu tukar tu atas zai. Dia panggil uzuf. Kalau huruf tak jumpa cari makna. Makna dia uzuf. Ini penting kita kena nampak bahasa Arab ni, baru boleh beki kita. Tuan dia tak salah. Siapa cetak ke silap. Uzuf. Tukar titik. Daripada ghain jadi ain. Daripada ra jadi zai. Uzufun nafsi, berbaris sekali. Uzufun nafsi 'anid dunya wanziwa'uha 'anha taw'an ma'al qudrati 'alayha. Ini makna, ini ta'rif zuhud. Apa makna zuhud? Uzufun nafsi 'anid dunya wanziwa'uha 'anha taw'an ma'al qudrati 'alayha. Artinya makna zuhud itu benci hati daripada dunia. Hati dia tu uzuf. Azafan maknanya tak mau, jauhkan. Itu makna azaf. Kalau huruf makna lain. Uzuf, benci hati daripada dunia dan berpaling daripadanya, daripada dunia itu. Berpaling kerana apa? Kerana berbuat taat serta kuasa ia atasnya. Kita kuasa nak ambil dunia ni boleh. Segala saham-saham ada di tangan kita belakang, tapi kita tak ambil kerana apa? Kerana dia tidak halal. Kerana kita nak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya berpaling, benci hati daripada dunia dan berpaling daripadanya kerana berbuat taat, kerana melakukan taat serta kuasa ia atasnya, yakni serta ada kepadanya dunia itu. Dia boleh buat. Kalau orang pakai miskin, orang tak boleh buat ni, saya zuhud, tak sih dunia. Tak memang dia pakai hari, tak boleh cakap zuhud. Memang dia tak ada apa dah dia nya. Duit ada sama sekali ada poket zuhud, tak boleh cakap.
Ini orang memang ada boleh. Kalau pergi ke bank nak pinjam duit hari ni juga lulus. Tapi dia tidak ambil sebab apa? Sebab terlibat dengan riba, terlibat dengan benda-benda haram. Maka ini zuhud. Kita nak tahu kita zuhud ke tidak? Tengok. Di hadapan kita ni ada muamalat yang Islam, ada muamalat yang tak Islam. Kalau hak Islam ambil, hak tak Islam tinggal. Itu sudah panggil, sudah naik martabat zuhud. Tapi bukan senang. Bukan senang nak tinggal. Ini peluang. Lepas ni kita taubat lah dia kata. Orang ada main taubat macam lah. So nak taubat ada. Kuasa ia atasnya, yakni serta ada kepadanya dunia itu. Tetapi sunyi hatinya daripada gemar kepada dunia, lagi meninggal ia akan dia. Tausi pasal apa? Sebab benda ni tak baik. Sudah, selesai masalah. Faidatun. Tiada menghilangkan akan zuhud itu. Mana kalau orang ni duduk di makam zuhud ke tidak? Jawab dia tak hilang status zuhud dia. Sebab ia mengambil daripada dunia sekira-kira hajatnya yang tiada daripadanya. Jadi kita ambil dunia ni sekadar kita perlu. Itu tidak menghilangkan taraf zuhud seorang itu. Seperti makanan dan pakaian dan tempat kediaman sekira-kira hajat. Maknanya kita ni memang kena ada rumah, kena ada kenderaan. Kenderaan pula kalau beli hak buruk mampu tengah jalan. Pergi ceramah nak gelik tak sampai rumah. Pukul 12 malam ada menelpon orang mari ambil ambo mampu kereta tengah jalan. Jadi kadang-kadang dia mau pertikaian, dia kata pasal apa ustaz pakai kereta besar. Tak zuhud ni. Kata nak suruh mampu, nak suruh tidur tengah jalan ustaz ni. Alah dia kereta besar tak apa, alah kau ustaz ni mampu kereta beg-beg buruk. Nyanyi lah kita tak. Jadi tidak. Dia masalah keperluan. Lo ni kita pergi ceramah jauh-jauh contohnya. Orang ustaz ni pergi ceramah sebab Kuala Lumpur apa mana dia punya kenderaan unta dia kena kuat. Kena gagah. Jadi bukan makna zuhud ni mesti kereta buruk. Zuhud ni duduk dalam basah anak betul lah. Mari hujan basah habis kita dia. Maknanya adapun makanan pada sehari semalam itu, tapi kena ingat. Nak makan ni ada dia punya skema makannya dia. Tanda baik-baik. Skema makannya kita banyak mana kita boleh makan. Adapun makanan pada sehari semalam itu, sehari semalam ni berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, fa aqalluhu nisfu ritlin wa awsatuhu ritlun wa a'lahu muddun wa ziyadatu alaihi tubtilu rutbataz zuhdi. Tanda itu dah. Artinya maka sekurang-kurang makan pada sehari semalam itu setengah ritil. Setengah ritil ini setengah kati. Sekati. Budak orang ni kena kalau tidak kati ni. Ya, kena kati. Kati tahu. Tak kena dah, dia kena kilo dah. Sekati ni kurang banyak mana daripada kilo. 3/4 kilo satu kati. Macam satu batu kurang sikit daripada 1 kilometer, gitulah. Maknanya kita kena makan setengah kilo. Hak tu hak paling kurang, setengah kilo dia banyak kalau beras. Boleh sekali nak? Zuhud dah lah kita kalau setara tu kan. Kopi lebih. Nak boleh tarah zuhud lah kita. Itu yang sekurang-kurangnya. Yang pertengahannya satu retel. Dan yang ke atasnya satu mud cupok. Habis orang makan cupok sehari. Tak habis. Zuhud lah kita. Iaitu 1/4 gantang fitrah. Dan yang lebih atas yang demikian itu membatal akan martabat zuhud pada makanan sekira-kira sehari semalam. Jadi lah ni kita belajar zuhud, makan sikit sudah lah. Adapun martabat zuhud dengan sekira-kira dibangsakan pada tiap-tiap zaman, tiap-tiap masa. Hak saat ni dia sudut makanannya, sukatan dia sangat tu. Mana jangan makan banyak lah, itu dia. Jadi sudut masanya macam mana pula? Maka iaitu yang terutama bahawa ia makan sekira-kira menghilangkan laparnya pada ketika itu jua. Saat ni sukatan. Sukatan jangan makan lebih daripada cupok sehari. Kalau lebih pada cupok, dia panggil bukan zuhud dah tu. Orang pelahak dah tu dia panggil. Pelahak. Pelahak dah tu dah, makan banyak. Dari sudut masa pula, kita makan ni sekadar nak hilang kenyang waktu tu ya. Jangan gomoh 3 pinggir sampai malam kenyang lagi. Tak. Maka apabila kenyang ia pada ketika pagi-pagi, maka tiada ditaruhkan akan sesuatu yang lebih daripada itu bagi makanan itu pada petang. Dan jika dapat ia makan pada petang-petang, maka tiada ditaruhnya akan sesuatu yang lebih daripada makanan itu pada pagi-pagi.
Maknanya kalau makan pagi tak pakai sekat tu ya, senyap. Dan martabak yang pertengahan, bahawa ia menaruh akan sesuatu bagi yang dimakannya itu sekira-kira mencukupi sebulan hingga 40 hari. Zuhud yang paling tinggi sekali. Makanan kita ni, kita ada di rumah kita ni sekadar nak makan hari tu je. Habis. Kalau esok tak ada, cari lain pula. Payahlah sikit, kena pergi beli beras hari-hari dah. Baiklah, martabak yang pertengahan, kita kena sipai makan ni sebanyak mana? Sekurang-kurangnya mencukupi sebulan. Mana kita beli makan ni tok rumah kita tu, makan ni sebulan. Ayam 10 ekor boleh lebih. Kambing seekor. Beras berapa guni? Seguni 20 kilo beras. 2 supik beras tak cukup sebulan. Ini masih lagi zuhud lagi. Zuhud martabak kedua. Dan martabak yang sekurang-kurang daripada zuhud itu, bahawa ia menaruh sesuatu daripada makanan itu sekira-kira mencukupi setahun. Ya Allah, dia makan sekilo sehari, dia beli 360 kilo beras. Siapa dalam kena beras dia? Saya untuk setahun lah ni. Oh ni zuhud yang paling kuat sekali, sebab makannya setahun ada rumah dia. Lo ni orang tak main makan ni doh. Pakai beli nasi buku je. Maka jika ia menaruh makanan yang lebih daripada setahun itu, nascaya keluar ia daripada martabak zuhud. Jadi kalau kita sipai makan yang lebih daripada setahun, kita sudah terkeluar daripada martabak zuhud. Tetapi jika tiada baginya usaha dan tiada mahu ia mengambil daripada tangan orang, seperti Daud At-Ta'i. Daud At-Ta'i ni siapa ni? Daud At-Ta'i ni nama dia, gelaran dia Abu Sulaiman Daud bin Nusair At-Ta'i, seorang ulama Sufi yang terkenal di zaman pemerintahan Al-Mahdi Al-Abbas. Dia meninggal tahun 195 Hijrah. Daud At-Ta'i. Apa dia cerita Daud ni? Syekh Daud rahimahullah. Tetapi jangan tiada baginya usaha dan tiada mahu ia mengambil daripada tangan orang, seperti Daud At-Ta'i. Maka bahawasanya ia mempunyai 20 dinar. Daud At-Ta'i ini ada 20 dinar, duit emas. Maka ditaruhnya akan dia dan memadai ia dengan dia 20 tahun. Lagu mana pula Daud ni? Daud At-Ta'i ini dia ada 20 dinar. Dia sipai makan sikit-sikit 1 dinar setahun. Maknanya kalau kita lah ni umur 60, dijangka mati umur 70 tahun, kita jual habis harta benda kita, bawa 10,000 mari duduk pondok 1,000 setahun, boleh makan? Zuhud dah tu. Zuhud dah. Jual habis, mari duduk sini. Kalau tak mati lagi nak apa? Bahawa 10 tahun. Cari orang lain pula dah, rezeki kita datang. Dia tengok ni cerita dianya. Dia ada 20 dinar. Dia sipai akan dia dan memadai ia dengan dia 20 tahun. Makan 20 tahun. Maka yang demikian itu tiada membatal akan makan zuhud dan martabaknya dalam akhirat. Tak batal, sebab walaupun dia 20 tahun 20 dinar, tapi dia sipai untuk 20 tahun makan. Bermula martabak zuhud itu 3 perkara. Dengar baik-baik ni. Martabak zuhud ada berapa perkara? 3 perkara. Yang pertama, bahawa ia meninggalkan akan dunia padahal hatinya cenderung kepadanya. Ini peringkat yang pertama. 3 perkara. Kita tinggal dunia dalam keadaan hati kita ni cenderung sayang kepada dunia. Kena kuat ni mujahadah ni. Kuat tak kuat? Kuat. Tengok orang lain pakai kereta bium-bium besar, kelih orang lain duduk di rumah banglo belakang. Pakak pula, Allahu Akbar, hebat-hebat dah. Cemen tu cemen ni, eksekutif sana suti sini. Orang kita orang panggil bergabu, dia pakak ustaz. Lebay kampung. Boleh naik zuhud dah kalau start tu. Tahu tak lagi. Meninggalkan akan dunia padahal hatinya cenderung kepadanya, tetapi disungguh-sungguhinya pada menghilangkan akan dunia itu dalam hatinya. Inilah permulaan zuhud. Tengok. Permulaan kita nak jadi zuhud ni apa dia? Kita cuba kikiskan sifat cinta pada dunia ni, kita lari. Orang kata apa kak? Malam-malam tak buka kedai.
Orang lain buka sampai pukul 10 malam. Supermarket sampai pukul 11 malam buka. Kita ada kedai contoh. Tak, saya cakap pukul 6 petang saya buka. Pasal maghrib saya nak semaya jemaah. Lepas maghrib nak dengar orang kuliah. Isya nak semaya jemaah. Malam nak balik ngaji Quran. Itu sudah permulaan zuhud kita. Kita boleh lawan dunia. Boleh lawan orang. Tama-tama musim sekarang ni musim orang ramai. Yang kedua, martabat yang kedua bahawa benci hatinya daripada dunia, lagi tiada cenderung hatinya kepada dunia, kerana mengetahui bahawasanya tiada dapat berhimpun antara dunia dan kesenangan akhirat itu. Ini peringkat kedua dah ni. Peringkat pertama ni lawan dulu. Lawan macam mana? Lawan dunia yang masuk dalam hati kita ni, kita lawan kokoh, tak tinggal. Peringkat yang kedua benci terus dah tasir. Memang tengok dunia ni tasir apa tu. Yang ketiga, bahawa tiada cenderung hatinya kepada dunia dan tiada benci daripadanya, tetapi adanya dan tiadanya sama juga. Kalau ni orang peringkat yang ketiga ni sama taraf. Dunia mari pun tak apa, pergi pun tak apa. Dan adalah harta zuhud itu daripadanya seperti air, dan khazanah Allah itu seperti laut. Orang yang kedai zuhud sungguh macam burung ya, dia keluar pagi perut kosong, balik petang penuh perut. Tengok dia kata ni, orang hak zuhud betul ni, hak tak nampak dunia ni, tak bimbang dah dia. Harta itu seperti air, khazanah Allah Ta'ala nak bagi bila ni seperti laut, bila-bila Allah Ta'ala bagi dia. Dan tiada berpaling hatinya kepada harta itu sekali-kali, dan tiada kepada gemarnya, dan tiada kepada bencinya. Tak caralah. Martabat yang akhir ini, iaitulah yang terlebih akmal, iaitulah terlebih sempurna. Kok sebenar-benarnya martabat ni, martabat yang terakhir ni, mana kita dulu tengok dunia ni gelih gitu, lepas tengok tunggu kayu, tak tahu ke satu. Dan martabat yang akmal daripada ini, zuhud arifin. Allahu Akbar. Zuhud orang-orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah tiada berpaling hatinya kepada sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala, sama ada sesuatu itu daripada dunia atau daripada akhirat, dan hanya sungguhnya hati mereka itu semata-mata berharap pada Allah Ta'ala. Tak kira dah ni. Tak kira kau kira ni. Tiada hirau kepada dunia dan tiada hirau kepada akhirat, kerana telah diketahui bahawa sedunia dan akhirat itu telah ada pada tangannya, dan telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala bahawa syurga itu bagi orang mukmin yang taat akan dia serta tulus ikhlas. Seperti firman Allah Ta'ala, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala itu telah membeli daripada orang yang mukmin itu akan diri mereka itu dan harta mereka itu dengan bahawasa bagi mereka itu syurga. Bagi mereka itu syurga. Jadi orang arifin, orang kenal Tuhan semati dalam ni. Tak cara ke dunia orang dia. Hijau dia nya dia beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kalau kita masuk martabat yang pertama pun boleh kira dah. Jangan tak masuk martabat langsung. Martabat yang pertama ni kita memang sayang ke dunia, tapi kita cuba tinggalkan sikit demi sikit benda-benda yang bercanggah dengan syariat, kita tinggal, kita ambil yang boleh saja. Maka itu sudah naik peringkat pertama zuhud pada martabat zuhud. Jadi nak naik yang tinggi-tinggi itu payah. Kita cuba dulu yang awal-awal yang pertama ni. Habislah kita dalam bab zuhud. Kita tinggal tadi ayat Quran tadi, innallaha ashtara minal mu'minin. Ayat ni surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 111. Tanda situ surah At-Taubah ayat 111. Al-faslur rabi'un fis sabri. Bermula fasa yang keempat pada menyatakan sabar. Fasa yang keempat pada menyatakan sabar. Adapun sabar itu, maka iaitu sifat kepujian yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam Quran dengan beberapa ayat. Sifat sabar ni Allah Ta'ala sifat yang dipuji oleh Allah, dan berhimpun padanya segala kebajikan dunia dan akhirat, dan adalah Allah Ta'ala itu sertanya. Firman Allah Ta'ala, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Artinya sabarkan oleh kamu, kerana bahawasanya Allah Ta'ala serta orang-orang yang sabar. Surah Al-Anfal
Surah Al-Anfal ayat 46. Al-Anfal ayat 46. Dan firman Allah Ta'ala, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya, bermula mereka itu yang sabar itu sabit, maknanya tetap atas mereka selawat, doa, rahmat daripada Allah Ta'ala, yakni keampunan daripada Allah dan rahmat daripadanya. Dan mereka itulah orang yang dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama sekali, orang sabar, orang ini bersama dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Kelebihan yang kedua, siapa dia sabar, Allah Ta'ala akan masukkan dia dalam golongan orang yang dapat petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 157. Surah Al-Baqarah ayat 157. Dan firman Allah Ta'ala, وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Surah An-Nahli ayat 96. An-Nahli, Surah An-Nahli ayat 96. Artinya, dan aku balas akan orang yang sabar itu akan pahala mereka itu dengan yang terlebih baik barang yang diperbuat oleh mereka itu akan dia. Maknanya pahala besar. Dan firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surah Az-Zumar, Surah Az-Zumar ayat 10. Az-Zumar ayat 10. Artinya, hanya saja disempurnakan akan orang yang sabar itu, akan pahala mereka itu dengan tiada boleh dikira-kira, dihitung, dihisap akan banyaknya. Maknanya orang sabar, pahala dia tak terkira banyak. Dan firman Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Ini surah As-Sajadah, surah As-Sajadah yang dia baca pagi Jumaat tu, ayat 24. Artinya, dan aku jadikan daripada mereka itu akan beberapa imam. Apa makna imam? Ketua, pemimpin yang memberi petunjuk mereka itu akan manusia dengan suruhku tatkala sabar mereka itu. Maknanya, siapa dia nak jadi imam, nak jadi pemimpin, nak jadi orang alim, naklah dia bersabar. Bila orang ini sabar, wa ja'alna minhum a'immatan, Allah Ta'ala akan jadikan dia itu imam. Ini surah Sajadah. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman. As-sabru nisful iman. Makna artinya, bermula sabar itu setengah beriman. Sabar ni termasuk daripada setengah daripada iman. Tanda situ kata Al-Iraqi, hadis ini riwayat Abu Nuaim dan Al-Khatib bisanadin hasan, dengan sanad hasan. Kata Al-Iraqi, sanad dia hasan. Kata ulama lain, as-sabru nisful iman ini dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir, hadis ini dhaif. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru kanzun min kunuzil jannah. Artinya, bermula sabar itu iaitu satu perbendaharaan daripada beberapa perbendaharaan syurga. Sabar ini suatu perbendaharaan daripada beberapa perbendaharaan syurga. Mana gedung syurga. Masalahnya, tanda nombor tengok as-sabru kanzun min kunuzil jannah. Kata Al-Iraqi rahimahullahu taala, hadis ini gharib. Hadis ini gharib, tidak diketahui asalnya. Mana jangan panggil hadis lah, sebab kita tidak tahu ada asal, tak tahu mari mana. Cumanya disebut oleh ahli ulama. Jadi mari orang kemudian yang tidak pakar dalam bidang hadis, dia jadikan hadis. Itu jadi Iraqi kata tak ada asal, tak tahu mari mana asal hadis. Gharib, mana hadisnya pelik. Syahdan, hakikat sabar itu, ini hakikat sabar. Kita boleh kata sabar, tapi hakikat sebenar sabar itu apa? Iaitu menahan diri daripada memarah akan sesuatu yang tiada disukainya. Jangan marah, benda yang kita tak suka, jangan marah, sabar. Dan melahan lidah daripada mengadukan kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak sakit, tak usah duk mengadu kau kan.
mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Itu makna sabar. Kalau tak boleh orang mari, tak boleh jumpa orang dia oyak sakit. Mari orang sakit, itu dia panggil kurang sabar. Walaupun tidak bercanggah, kerana kita dah belajar dah dulu dalam Riyadhus Salihin. Dalam kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi bawa beberapa hadis yang menunjukkan Nabi kita sebut juga dia sakit kepala. Waktu Aisyah kata wa ra'sah. Tapi hakikat sabarnya tak sebut pada orang. Senyap. Kalau perlu ayat ke doktor. Bermula sabar itu sabar atas berbuat taat dan meninggalkan maksiat itu, iaitulah fardu atas tiap-tiap mukallaf. Sabar buat taat, sabar meninggalkan maksiat adalah merupakan perkara fardu, perkara yang wajib bagi setiap mukallaf. Demikian lagi sabar atas bala dan segala kesakitan itu fardu atas tiap-tiap orang mukallaf. Adapun sabar atas berbuat yang sunat, sabar buat sunat, bangun sembahyang tahajud, dan meninggalkan yang makruh, perbuatan yang tidak baik seperti makan benda-benda yang busuk, dan yang mubah, yang harus, dan meninggalkan dunia yang lebih daripada hajat, maka iaitu sunat. Dan demikian lagi sabar atas membalas akan seorang yang menyakiti akan dikau, maka iaitu sunat. Mana orang ngenak kita tak balas, itu sunat. Dan pahala yang demikian itu amat besar, seperti firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya hanya sungguhnya disempurnakan akan orang yang sabar itu akan pahala mereka itu dengan tiada dapat dikira-kira. Mana orang sabar ni pahala dia tidak terhitung balasnya. Tadi zuhud tadi berapa, ada berapa martabat? Ada 3 martabat. Sabar itu pun 3 martabat juga. Bermula sabar itu 3 martabat. Pertama, sabar orang awam. Ni kita dah ni. Kita ni termasuk orang awam ke tidak? Awam lah ni. Yakni kebajikan manusia, iaitulah menahan atas segala kesusahan dan kesakitannya yang diperlakukan akan dia oleh Allah Ta'ala daripada segala hukuman, kerana ia menilik akan sawab, akan pahala. Sabar yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau Allah Ta'ala bagi pada apa kita susah ke apa, kita sabar. Dan demikian lagi sabar atas berbuat taat. Nak taat ni kena sabar ke tak kena sabar? Sabar. Mana boleh nak buat taat kalau tidak? Dan menjauhkan akan maksiat, kena sabar, kerana hendak pahalanya dan takut akan seksanya. Mana sabar, peringkat yang pertama orang awam ni, sabarlah kalau ada susah, sabar. Sabar buat taat, sabar meninggalkan maksiat. Dan yang kedua, martabat yang kedua, sabar orang yang muridin. Siapa dia muridin? Orang yang berjalan ke akhirat, orang yang nak pada Allah Ta'ala betul-betul, iaitulah telah ringan dalam hati mereka itu atas segala kesusahan dan kesakitan yang demikian itu. Dia wanita iran ni, kerana menilik mereka itu dengan mata hati mereka akan suatu yang datang kepadanya itu, semuanya itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua hak mari ni sabar, susah senang sabar, kerana semua mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu tiada susah ia meninggalkan akan sekalian yang demikian itu, dan tiada menilik mereka itu akan pahalanya, dan tiada menilik akan takut akan seksanya, dan hanya sungguhnya ia semata-mata mengerjakan suruhan daripada Allah yang tersebut dalam Al-Quran dengan firman-Nya, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Surah Al-Anfal ayat 46 tadi. Artinya sabar oleh kamu, bahawasanya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Mana orang peringkat yang kedua ni, dia sabar tu semata-mata sabar saja, tak cara ke pahala, tak cara ke gapo-gapo dah, kerana dia tahu semua tu mari pada Allah SWT. Tapi kita orang awam, bila mari bala kita sabar, kita mengharapkan pahala, barulah dipanggil masuk motivasi dari diri kita, rasa kuat nak lawan cabaran yang dihadap depan kita. Jadi orang peringkat muridi ni, dia tak ada apa dah. Dan martabat yang ketiga, iaitulah sabar zahidin. Apa dia zahidin? Sabar orang-orang yang zahid dan salikin,
Sabar-sabar orang yang salik, orang yang berjalan menuju ke jalan Allah. Apa dia sabar dia ni? Iaitu sabar atas segala hukum Allah Ta'ala yang datang atas mereka itu, serta berpas mereka itu daripada ikhtiar dan tadbir mereka itu. Mana orang ni peringkat atas benar dah, tawakal dia pun lebih, dia boleh lepas mereka. Kerana mereka itu telah melihat akan bahawasanya sekalian yang demikian itu daripada ikhtiar, daripada pilihan Allah Ta'ala dan tadbirnya yang di dalam azali, asal lagi, yakni dalam lauh mahfuz, tiada boleh berubah-ubah. Dan jika datang bala atas mereka itu atau sakit, maka iaitu telah tersebut pada lauh mahfuz, tiada boleh berubah-ubah, padahal hati mereka itu semata-mata redha akan segala yang dihukumkan, yang diputuskan oleh Allah Ta'ala baginya. Dan jika ada pada zahirnya, zahir badannya itu merasa susah dan sakit sekalipun, tetapi hati mereka itu redha akan Allah Ta'ala dan akan segala hukumnya. Dan dinamakan sabar itu akan sabar ala Allah, yakni sabar atas hukum Allah Ta'ala dan qadanya. Walau macam mana pun, kita sebagai orang awam, yang martabat kita ni martabat biasa, maka kita ambil yang pertama tadi, sabar, serta mengharapkan pahala daripada Allah SWT, barulah kita kuat. Nak naik martabat sabar saja ni memang cukup susah lah. Boleh dengar cerita lah di zaman kita hari ni, mungkin masih ada lagi orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT. Habislah kita ibadat taat batin yang keempat. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung ibadat taat yang kelima, iaitulah syukur kepada Allah SWT, dalam penjelasan kita dalam majlisah kita yang akan datang, insya-Allah. Habislah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.